macam bila dalam usaha dunia ni memang usaha fizikal, bila insya-Allah Allah kasih. Tapi kita tak nak kita dapat kerana keyakinan dunia tu. Kita kena nafikan usaha kita dapat dengan izin Allah. Itu yang pada Umi sangat mahal. Jadi kadang-kadang Umi ni jugalah, Alhamdulillah jugalah, maknanya bila Haji Amir tanya apa big why Umi memang tak ada big why. Big why saya, sesa-sesa umur saya yang ada ni, mudah-mudahan Allah pilih lah untuk jadi itu saja Umi punya big why. Dan Umi doakan you punya big why semua berjaya. Maknanya bukan setakat dunia tetapi akhirat. InsyaAllah. Terima kasih Umi. Terima kasih Umi. Amin. Terima kasih Umi. Bila balik Malaysia Umi? Saya punya flight 21 hari bulan, transit Turki sajalah, transit 4 jam je. Kita jumpa kat airport nanti. Kita balik umrah pun 21. Kita balik umrah pun 21. Ya ke? Kita jumpa kat airport nanti. Masya Allah, mudah-mudahan. InsyaAllah. Okey, terima kasih Umi. Terima kasih. Amin. Ya. Alright. Okey, kita dah terima kita InsyaAllah bos. Pakai niqab, satu perempuan yang jaga sunnah, kan, yang jaga agama, tapi buat bisnes di Quran bos, dan berjaya jadi manager. Dan insyaAllah pada bulan ni, insyaAllah Umi akan naik director insyaAllah. Kita akan bantu Umi all out. Alright, terima kasih Umi. Okay, right. Okay, hari pertama bos. Hari pertama, bos punya leader. Ingat Kak Fi dan semua yang saya dah appoint bos jadi saya punya board of leaders. Bos kena panggil bos punya 5 orang. Sama ada dalam satu sesi ataupun dalam 5 sesi yang berasingan ataupun 2 sesi, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kalau boleh buat satu sesi lagi senanglah. Bos kumpulkan mereka. Ini dengan baik-baik ni Kak Fi, dengan baik-baik. Okey, kumpulkan mereka. Hari pertama bos bagi penerangan kepada mereka tentang pentingnya itu big why. Big why ni bos sebenarnya bukan kata mesti duit ke bos. Big why ni yang kalau kita baca innama a'malu binniyat. Apa niat kita buat visiting Quran bos. Mana kalau kita niat akhirat macam Umi tadi pun betul. Tapi kalau kita ada niat untuk dapat duit banyak, untuk selesaikan hutang kita, untuk selesaikan kita punya pembangunan madrasah kita, pembangunan masjid kita pun betul juga. Maknanya kita kata kita ni duit mesti dunia, ni satu benda yang kita perlu perbetulkan. Macam kami orang dakwah kan, keluar negara jauh dan sebagainya bos, kita perlukan belanja. Belanja ni dengan duit poket sendiri. Assalamualaikum anfusakum, dengan masa dan diri harta kamu. Right. Terangkan kepada mereka tentang pentingnya big why. Yang kedua tadi kita bercerita tentang apa bos? Kita bercerita tentang apa itu 4 step. So di dalam 4 step dah register kan. Kena register ni kena ada skill bos. Lepas kita punya table talk tu, maknanya kita jangan biarkan table talk tu begitu sahaja. Sebab tu dalam table talk kita tak ramai orang bos, kita ada 1 atau 2 orang. Di waktu tu kita kena tanya dia, apa keputusan yang telah diambil. Nampak tak? Kita guide dia bos, bagi dia ring reseller, kemudian bagi tahu dengan dia, boleh gunakan debit card, credit card, crypto ataupun boleh gunakan transfer untuk settlekan dia punya pendaftaran pada hari tu. Kita jangan terlalu push bos untuk tuju Quran Center. Sampai hari ni bos pun dah tegur kan. Sampai ada leader-leader bagi tahu 1 dengan 3% dah habis dah. Tinggal 7. Nasib baik benda tu tak berlaku. Dan kena ajar apa itu 4 step. Supaya 4 step tu bos sentiasa dizikirkan dalam telinga kita dan kita punya team bos. Kemudian kita akan belajar the art of table talk tu bos. Macam mana nak kendalikan slide tu. Pengendalian slide ni bos, dia termasuk juga dengan kita punya body language, cara kita letakkan diri kita dalam skrin, macam mana yang bos Ajami terangkan dalam The Team Tenang Hati kan. Kan maknanya ketepatan masa kita kena jaga, kemudian kita punya baju kita kena jaga, cara percakapan kita kena jaga. These are all about the art of table talk. Yang bos kena jelaskan kepada mereka, kepada rakan-rakan kita yang lain. Kemudian cara penyusunan dalam meja tu, siapa A, siapa B, siapa C, siapa D. Apa peranan leader 1, apa peranan leader 2, yang apa peranan icebreaker, apa peranan closing, semua ni perlu dijelaskan bos. Dalam setiap table talk bos, kita ada satu format saja. Format yang pertama,
kita kena ada siapa bos? Kita kena ada orang yang invite. Contohnya adalah bos Zaidi, contoh kan, dia invite kawan dia. So bila dia adalah new reseller, kan? Walaupun dia pandai bercerita, walaupun dia pandai storytelling, tapi kalau yang dia bawa ni kawan dia bos, dia kena invite orang lain, leader lain untuk buat presentation. Siapa yang memperkenalkan dia? Bos MY. Jadi bos MY kena buat presentation tu. Nampak tak? Kemudian dia ada siapa lagi? Dia akan ada satu leader yang akan buat closing. Siapa yang nak buat closing? Siapa bos MY? Bos MY ni siapa ada atas dia? Atas dia ada bos Baktia. Contohnya kan, bos Baktia kena menjadi leader 2 pada hari itu untuk buat closing. Kemudian bos, sebelum bos buat program table talk tu, dia ada 5 hingga ke 10 minit untuk apa bos? Untuk buat ice breaking. So, ice breaking, semua leader-leader yang saya dah sebutkan namanya, Dr. Farida, Cikgu Mas Zakaria, kan, Erma, kan, siapa yang menginvite bos dalam ni, semua itu layak untuk buat icebreaker bos. Bos jangan panggil saya boleh bos. Bukan tak boleh nak undang saya. Kan, kalau seandainya semua tim panggil saya bos, kita punya tim akan jadikan saya satu orang hero, saya seorang-seorang yang bergerak bos. Jadi MY pun kena buat icebreaking. So, icebreaking. So, dalam program tu bos, introducer Cikgu Zaidi, kita buat dalam WhatsApp video saja. Cikgu Zaidi akan menerangkan, akan memperkenalkan siapa prospek dia. Saya nak kenalkan prospek saya adalah Ali. Kan, Ali ni duduk Kelang, cukup. Kan, Ali ni duduk Kelang, dulu dia kerja dekat Pelabuhan Kelang, cukup. Dan saya nak memperkenalkan ini leader saya, namanya Bos MY. Bos MY adalah orang bos up punya bos. Saya ada lagi leader yang kedua, namanya siapa? Namanya Bos Baktia. Bos Baktia ni orang Kelantan. Dulu dia jurujual, dia dulu electrical engineer. Sekarang dia dalam tim Quran, pendapatan beliau sebulan pun dah belas ribu dah. Tetapi sebelum saya nak panggil mereka ni untuk buat program tentang tim Quran, untuk tunjukkan apakah bisa tim Quran, saya nak panggil saya punya icebreaker. Icebreaker saya lah. Kalau dalam tim ni kan dah sampai level Bos Baktia, Bos Baktia, atas Bos Baktia saya. Nampak tak? Baktia. Jadi saya dipanggil untuk buat ice breaking. So, saya akan buat ice breaking. Ataupun Bos Erma buat ice breaking. Ataupun Bos Melissa buat ice breaking. Bos tengok siapa L1 sampai L2. So L1 dan L2 ni kita dah kena identify awal-awal. Jangan buat table talk bos, tak ada leader 1, leader 2, tak ada, jangan buat. Kita bukan buat bisnes jual minyak. Okey. Perkara ini akan diterang. Bos jangan risau bos. Ni perkara ni akan diterangkan oleh bos punya leader. Bos punya board of leaders yang saya lantik. Jangan risau. Kemudian the art of follow up. Bos, mereka ni semua dah masuk, jangan risau. So bos nanti dalam program tu bos akan diterangkan oleh mereka macam mana cara follow up yang betul. So bila dah selesai bos, the next day bos akan diminta untuk buat table talk. Okey. Dia tidak semestinya bos akan buat table talk untuk tim bos sendiri. Dengar baik-baik. Kan? Bos akan diminta untuk buat cross table talk untuk pergi kepada grup-grup yang lain. Kenapa saya nak minta bos buat? Suara saya tenggelam timbul ni. Suara saya tak jelas Memang tenggelam timbul bos, tenggelam timbul. Itulah, saya pun susah. Macam mana saya nak buat Sabar bos, selawat bos. Tapi jelas Tapi faham lah. Faham. Jelas tak suara saya bos? Jelas tak suara saya? Okey. Faham lah. Baris ayat tu dapat. Bos, boleh tak saya nak tukar device kejap? Saya nak tukar device. Boleh. Saya nak tukar device sebentar Saya lantik satu orang jadi host. Saya nak keluar sekejap nanti saya masuk balik. Saya nak lantik Zaidi jadi host. Make a host. Saya nak keluar nanti saya masuk balik. Okey. Hai Mama, kita boleh bersembang. Okey, Mama take over. Okey. Dr. Farida ya. Dr. Farida boleh explain. Boleh bersembang. Okey. Hai semua. Okey, wah. Hai.
Apa khabar Wah, semua? Banyak Jangan berbalik. tak ada. Mama makin putih nampak. Kan? Mama putih. Filter, cik. Ya. Mana Umi? Mana Umi? Yang di Batuk Sementara Winter tunggu di Haji Amin. sana teruk kan? Haji nak cakap sikit boleh? Cakap Boleh. Umi. Boleh, Lama boleh. dengar suara Umi. Okey, Masya Kena Allah. Azrul. Okey. Umi sebenarnya sangat-sangat berterima kasih kepada grup Coach Melissa. Masya Allah. Maknanya dia secara auto bagi Mama, bagi Umi RPV nak sebut pun dah tak pandai dah. Okey, dan keyakinan, yes, all this one Coach Mel banyak ni lah membantu saya pada one side. Kemudian di other side tu Mama Yati memang saya sangat yakin dengan dia. Saya jadi itulah tiba-tiba bulan ni Allah bagi sesuatu yang pada saya, satu keajaiban lah pada Mama Yati atas kesabaran dia, keredaan dia atas apa-apa yang Allah talbiah dia selama ni kan. Masya Allah. Jadi insya Allah Umi doakan juga semuanya akan jadi seperti Mama Yati. Amin. Doktor Amin. doktor kita ni Leha, Dr. Ken. Ya Kak Leha, Ya. Masya Allah. Ini sahabat baru kita. Haji Aziz. Insya Allah. Power Bos. Kak Leha, power Kak Leha. Tahniah, Mak Leha. Tahniah Alhamdulillah. Melissa Saila. Tahniah Mel. Semua kita doakan. Okey. Ya, pada Berjangkit semuanya penyakit Mama penyakit memang DQC sebenarnya. ni. Insya Allah mudah-mudahan terus berjangkit seperti Ya. COVID tau. COVID insya Allah. Jangan bagi COVID. Berjangkit ni. Sebenarnya amboi. yang penting Allah nak tengok reda kita. Betul. Hari ni kita Betul. suka kadar dan kadar yang baik-baik je. Bila Allah mulakan dengan yang tak berapa tu kita tak nak terima. Dah masuk dah. Korang masuk dah. Dah masuk. Okey. Okey lah. Okey, terima kasih. Okey. Okey bos. Bos, saya akan minta bos, table talk hari yang kedua tu, bos jangan buat table talk dalam tim sendiri, bos. Boleh faham tak? So, macam mana bos nak berkolaborasi untuk supaya bos ada cross tim lain kepada tim lain, bos kena bincang antara satu sama lain. Dr. Farida kena bincang dengan siapa? Contohnya Dr. Farida dengan Kak Fi. Nanti itu sesi itu kita akan bincang kemudian. Kita akan bincang kemudian. Nanti kita akan bincang dan kita punya team board of leaders, insyaAllah kita akan set siapa dengan siapa. So kita nak buat cross. Kenapa kita nak buat cross, bos? Sebab kalau saya nak buat TT, nak belajar TT untuk tim saya sendiri, yang saya sponsor, dah tentulah makcik saya, dah tentulah suami saya, dah tentu kawan pejabat kita. Yang menyebabkan, bos, kita tidak dapat mengeluarkan potensi 100% daripada diri kita. Contoh macam Haji Fisha contohnya kan. Semua dah kenal, Kak Ita pun kenal, kan orang ni pun kenal. Jadi kita tak dapat untuk mengeluarkan kita punya potensi diri 100%. Tetapi kalau kita pergi kepada table talk, yang lain, dua perkara bos akan dapat. Satu, bos akan dapat mengeluarkan potensi diri 100% daripada diri kita sebab kita buat satu program yang orang tak kenal kita. Okey, yang kedua bos, ini sangat-sangat penting bos. Di sinilah bos kita akan menarik keberkatan. Di sinilah bos kita akan menarik barakah. Ini tak boleh berlaku dekat tim lain bos. Ini tak akan berlaku dalam bisnes yang lain. Saya nak bagi tahu dengan bos. Ini cerita benar yang berlaku dengan bos Bob. So bos Bob satu ketika dalam bukan bisnes tingkurang, bisnes yang lepas lah dulu, dia dalam keadaan dia stuck. Grup dia tak gerak, kiri tak gerak, kanan pun tak gerak. Dia pun jumpa dengan Datuk Abdul Razin. Minta pandangan daripada Datuk Abdul Razin. Apa nak buat? Tu Datuk Abdul Razin kata, sekarang kau pergi start kereta, kau pergi Pening, dia kata. Dia kata buat apa? Kau pergi bantu satu grup yang bukan tak ada kena-mengena pun dengan team. Jadi disebabkan Bos Bob dengan all the board of leaders yang lain ni, di bawah kelolaan Datuk Razin ni, mereka ada satu sifat yang namanya taat, bos. Bos tengok betul-betul Bos Bob ni, kan? Kalau dia tengah buat BOP ke, tiba-tiba Datuk Razin telefon bos, dia stop bos, dia punya Zoom dia. Dia tak kata tak penting, dia akan ambil call Datuk Abdul Razin. Dah pernah berlaku beberapa kali.
waktu kita Zoom dengan beliau. Jadi bos, bila dia pergi bantu tim yang tak ada kena-mengena, kanan pun tak ada, kiri pun tak kena bos. Kan? Ketika tu pun dia terfikir lah, apa aku nak buat, nak tolong orang punya tim, sedangkan aku punya tim ni staff. Tapi sebab dia taat dengan Datuk Abdul Razif, dia pergi. Bila dia pergi bantu orang punya tim bos, dia balik, dia tengok grup dia bergerak bos. Grup dia bergerak. So ini yang dikatakan menarik barakah ni bos. Pertama, kita nak, bila kita bercakap dengan tim yang lain bos, kita akan meluahkan potensi diri kita 100%. Yang kedua, kita nak menarik barakah. Kita bantu tim lain bos dalam keadaan kita tak ada apa-apa kepentingan, dekat situlah barakah akan datang. Alright. Buat tabletop. Alright. Tentang ke mana bos kena pergi, bos kena bersedia jadi anak panah bos. Dia yang kata, saya tak sedia lah, saya tak pandai lah. Kalau bos ada sifat macam tu, bos takkan belajar bos. Jadi apabila bos diputuskan untuk pergi ke mana-mana tim untuk buat tabletop di sana, bos kena bersedia. Soal masa, kita akan arrange balik lah. Kita tak akan dapat jumpa satu masa yang semua orang nak, betul tak? Semua orang suka. Dia akan ada masa, nanti kita bincang kat mana masa yang sesuai. Contoh katalah Cikgu Mas, kan? Cikgu Mas, dia ada bawah-bawah dia. Ataupun katalah tadi, Bos Erma contoh kan? Bos Erma ada berapa? Bos Erma, di bawah Bos Erma. Ada berapa orang Bos Erma? Bos Erma ada petang ni? Ada berapa? 5 orang kan Bos Erma kan? So Bos Erma 5 orang ni dia kena buat kerjasama dengan grup MY contohnya kan. So bila grup MY ada tabletop, dia kena hantar orang di sana buat kat sana. Jadi kita jangan risau bos. Kita punya leader 1 tadi tu dia akan buat presentation kat sana, tapi leader 2 kena orang daripada tim itu. Dia tak boleh import daripada tim itu. Mana kalau contohnya 1 orang daripada grup Erma pergi buat slide presentation dekat grup itu, tapi leader 2 tu mesti daripada tim itu. Mesti tim dia sendiri, bukan tim daripada tim luar. Boleh faham Boleh faham? Boleh faham Dr. Farida? Faham bos. InsyaAllah. Hari ketiga bos. Setiap orang bos belajar macam mana kendalikan slide NRT, New Reseller Training. Mama Yati kata dia nak tukar jadi tajuk-tajuk lain. Saya bukan tak nak tukar-tukar yang tajuk lain sebab daripada dulu kita dah panggil NRT kan. Jadi dia just satu istilah je. Tak apalah, kita guna je lah Mama dulu perkataan tu supaya semua orang faham kan. NRT, New Reseller Training. Dan saya admire lah apa yang dibuat oleh Mama Yati tu, cara presentation yang paling mudah lah. Dalam tu sebutan bos tu apa, kan, Quran Digital Center tu apa dan sebagainya. Cuma kita nak pisahkan kita punya NRT tu kepada 2 bahagian. Satu bahagian marketing plan lain, yang keduanya bahagian yang asas, startup yang asas tu kan, macam mana gunakan kita punya reseller dan sebagainya tu pun kita nak kena buat. Saya tahu bahawa perkara ni sebenarnya ada dalam masterclass. Saya tahu benda ni ada dalam kita punya Telegram. Semua ada bos kat situ. Tetapi ada satu perkara yang tak ada, iaitu sentuhan manusia, sentuhan sesama manusia. Kan, mendengar sesuatu benda yang dirakam dengan sesuatu benda yang live, sama tak bos? Sama tak? Tak sama. Jadi maknanya kita nak tunjukkan bahawa macam bos Haji Amir cakap tadi lah, kita jangan forward je message seolah-olah macam leader kita ni malas. Nak tak bos leader kita jadi malas? Nak, maknanya kita kena bertanggungjawab dengan diri kita untuk kita kendalikan NRT. So hari yang keempat bos akan kendalikan NRT. So maknanya bos, pengendalian NRT ni pun bukan pada tim sendiri bos. Kita akan hantar bos pergi buat pengendalian NRT kepada tim-tim yang lain. Sebab tu setiap daripada leader kena tengok betul-betul bos. Berapa orang baru dalam tim dia dan dia kena ada jadual bila NRT nak dibuat. Jadi kita jangan lepaskan satu orang pun dalam tim kita ni bos yang masuk dalam visiting Quran tanpa ada NRT. Bahaya bos. Dan itulah yang berlaku sebelum ni, kegagalan saya ketika grup saya meroket, naik. Tapi yang berlaku ketika tu bos, saya tak buat NRT dan saya tak tekankan NRT. Akhirnya bos, manusia ni sifat dia malas bos. Nak tekan-tekan ni dia malas. Jadi kita kena hidangkan depan mereka, macam ni cara nak claim kita punya produk. Macam ni kita punya reseller. Macam ni kita kena tunjukkan dia satu-satu. Biasalah manusia kat luar bukan semua tiba-tiba boleh jadi rajin. So mana hari pertama belajar buat tabletop, yang kedua kita praktikal tabletop, hari ketiga kita belajar buat NRT, hari keempat kita buat NRT secara praktikal, dan hari kelima bos kumpulkan semua sekali tu, kita akan buat bos, kita akan buat graduation. Kita akan buat graduation. Kenapa penting graduation? It's a some sort like convocation lah. Daripada situlah saya, bos Haji Amir, bos Bob atau siapa-siapa yang akan panggil, saya panggil nanti untuk memberi sedikit nasihat kepada kita.
Dan apabila semua tim kita bos buat benda ni, bos akan nampak bos. Ini semua persiapan extract bos. Saya tak nak bila berlaku extract bos, kita punya grup kita kalang kabut. Kan NRT tak tahu siapa yang nak buat. Kan tabletop kita tak ada orang yang nak berkemampuan untuk kita buat. Kan Mboy masa grup dia 50 orang, 100 orang boleh dia sembang kan. Tapi kalau grup dia ada 5,000 orang dan proses duplikasi tidak berlaku, kita punya grup akan hancur. Jadi bos boleh faham So saya nak dengar soalan. Faham bos. Aisyah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, soalan saya, terima kasih bos kerana idea yang sangat wow insyaAllah. Jadi tentang untuk hari yang ketiga adalah kita kendalikan NRT. Maksudnya kita how the NRT will conducted, dan hari keempat itu kita tim kendalikan NRT, cross team kan? Adakah adakah tim untuk kendalikan tabletop dengan tim NRT tim yang sama? Okey, katalah sekarang Dr. Farida saya kolaborasikan dengan tim Kak Fi. Contoh, Nampak? okey. Contoh. Jadi nanti secara detail tadi ada yang tanya pasal NRT kan. NRT mana New Reseller Trading. Yang kita duk buat tu lah. Kan tunjuk apa itu bos tu apa, tu New Reseller Trading. Boleh je Syah Right, NRT. Okay. Jadi bila kita pasangkan Dr. Farida dengan Kak Fi, so masing-masing akan ada jadual bila Dr. Farida nak buat tabletop dan bila Kak Fi nak buat tabletop. So masa tu korang exchange orang. Kau jadi orang yang memberi. Nampak tak? So macam mana plans to exchange, korang detailkan. Saya tak boleh nak detailkan. Korang lebih tahu. Boleh? Kemudian bila kita buat tabletop pada hari kita buat tabletop, kan the next day kan ada orang baru. Betul? Bila kita buat tabletop pada hari ini, kan ada orang baru yang masuk kan? InsyaAllah. So orang baru ni, bos masukkan dia sebagai satu program NRT. NRT kat dia buat ramai-ramai, bos. Kalau kita boleh buat program ni, bos secara mantap, bos akan lihat kita akan ada small team. Kak Fi katalah Kak Fi seminggu dalam team dia, ada 15 orang yang baru masuk. Tetapi dalam Dr. Farida punya tim ada 5 orang yang siap untuk train 15 orang ni. Begitu juga Dr. Farida mungkin minggu ni dia buat tabletop, sama ada yang dilakukan oleh crossing tadi ataupun dia punya tim sendiri pun kena buat tabletop juga. Tidak semestinya yang kita nak fokus kepada tim fokus, yang tim tak fokus pun kena buat tabletop seperti biasa. Boleh faham Dr. Farida? Faham. So, maknanya ada berapa tabletop? Dalam hari ni kita ada 6 tabletop. So bincang dengan Kak Fi, kita ada 6 tabletop. So berapa yang Dr. Farida yang Kak Fi boleh support Dr. Farida dan berapa Dr. Farida yang boleh support. Seandainya kita tak boleh nak support, maknanya katalah kat sana ada 5, tapi Kak Fi boleh support 2 je. 3 Dr. Farida kena buat sendiri. Nampak tak? Nampak? Kadang-kadang dia ada kekangan masa. Jadi bos kena bincang benda ni. So bila ada orang baru daripada kita punya tabletop hari yang kedua, so hari yang ketiga kita belajar buat NRT, hari keempat bos kena buat bos NRT ni. Tanya dengan Dr. Farida. Dr. Farida, berapa orang baru yang masuk Dr. Farida dalam 3 hari ni? Dr. Farida kata ada 5 orang. So kumpulkan 5 orang ni, so tim Kak Fi akan buat NRT. So Dr. Farida pula tanya dengan Kak Fi. Kak Fi ada berapa QC yang baru masuk? Ada 4 QC yang masuk. So Dr. Farida punya orang akan dihantar ke sana untuk buat NRT kat sana. Faham ke faham? Faham. Okay. Senang kan? Senang lah. Benda ni tak jalan lagi, bos tak nampak lah. Macam kita buat team fokus 10 hari dulu lah. Tak buat, tak nampak. So kita nak tanya pada bos Melissa Saila yang dah buat dengan bos Batia, apa dia punya result dia? Dia ada team yang dah jalan, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebenarnya saya baru je berakhir team fokus at 5 tu semalam. Sebenarnya lambat saya start kan. Patutnya nak start Disember, tapi saya start baru ni. Jadi saya rasa yang boleh saya katakan lebih baik lagi orang yang punya diri yang bersama dengan saya ni. Kita ada Ustazah Faizah. Silakan. Saya minta Ustazah Faizah lah yang ulas 5 hari. Macam mana Ustazah? Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Salam. apa yang boleh saya the outcome lah saya rasa outcome dia saya rasa sangat-sangat bagus sebab macam yang bos cakap tadi dia adalah praktikal.
Sebab kalau sebelum ni memang dalam masa, sebab saya baru join bulan Disember, dan bila kita tak melalui praktikal, saya pun macam sebenarnya tak berapa jelas lah macam mana ni kan, sebab kita nak kena explore sendiri. Memanglah ada benda-benda tu, tapi macam Bos Amin cakap, dia kena ada manusia, apa orang kata, sentuhan manusia yang memberitahu. Kalau tak ada kan, macam kita nak cari sendiri, memang boleh, tapi kita tak ada sesuatu yang push kita untuk terus buat. Jadi bila macam Team Focus 5 ni, yang memang kita buat macam apa yang Bos Melissa aturkan, kita akan meeting dulu pukul 11 pagi dalam masa sejam dengan kami adalah beberapa orang lain, 3 orang lain. Lepas tu terus petang tu pukul 3 kami buat panggil apa ni, BOP kan? Table talk. Betul. Table talk. Okay. Jadi kat situ memang adalah semua kita punya introducer, ada L1, L2. Kemudian Haji Amin akan datang sebagai icebreaker lah setiap hari tanpa miss kan. Jadi itu yang saya rasa memang betul-betul lah kita mendapat support yang sangat padu lah daripada semua leader. Tak kira leader tu di mana, walaupun top leader kan, itu yang saya rasa sangat macam betul-betul terharu lah. Takkan tak nak all out lagi kan kalau leader dah datang tolong macam tu. Jadi memang sebagai orang yang di-guide, saya rasa memang sangat-sangat jelas lah nampak arah tuju tu. Jadi memang berkesan lah Team Focus ni. Memang kita kena buat dekat setiap orang baru supaya orang baru tu nampak dengan cara praktikal. So dia lebih fokus lah sesuai dengan nama dia Team Focus tu. Dan bila kita buat secara kena push ni, dia memang kita akan mengeluarkan potensi lah, macam keberanian yang kita simpan tu kita keluarkan. Walaupun mula-mula tu rasa day one tu ada rasa macam tak yakin kan. Lepas tu kita terus buat day 2 sampai day 5. Jadi bila day 5 tu Alhamdulillah mendatangkan hasil lah, saya rasa. Memang nampaklah hasil dia. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Alright bos. Nampak tak bos? Bos bayangkan dalam tim bos ada 1,000 orang yang macam ni. Okey ke tak okey bos? Dalam tim kita ada 1,000 orang yang boleh buat present slide. Ada 1,000 orang yang boleh buat training new research training. Bos, saya nak tambah bos. Ustazah boleh. tiba-tiba saya cakap dengan dia, Ustazah, semalam kan saya punya turn BOP Dengar Hati. Jadi saya kata Ustazah buat L1, saya L2. So first time dia semalam kan. Dia kena present depan ramai orang. Saya terus terang cakap Ustazah Faizah ni satu orang yang sangat-sangat berbakat lah. Jadi bos, sebenarnya tujuan kita untuk kita buat team fokus ni bos, sebenarnya kita nak identify apa kebolehan yang ada dalam tim kita bos, untuk kita munculkan dia. Supaya kita, bukan saya jadi hero bos. Kalau dalam Elite Academy bos, saya jadi hero, mati saya bos. Jadi kerja saya adalah untuk melahirkan beribu-ribu yang jadi hero dalam tim Elite Academy supaya kita boleh berjuang bersama-sama. Nampak tak? Jadi bos boleh mesyuarat balik dengan bos punya tim. Bos boleh mesyuarat balik dengan bos punya tim bila bos nak bermula. Dan bila bos nak mula punya team fokus, so masing-masing kena rujuk. Siapa dengan bos Erma, rujuk bos Erma. Siapa rujuk Dr. Farida. Dan buat secepat mungkin bos. Buat secepat mungkin dan cuba dapatkan pemantauan yang khusus, terutama dari saya. Dan walaupun saya tak boleh tengok the whole thing, tetapi sekurang-kurangnya dia dah dalam saya punya pemantauan. Dan insya-Allah tunggu saya balik bos daripada umrah ni nanti, kan saya akan buat satu training yang sangat-sangat special lah yang saya belum pernah buat lagi untuk saya punya team, Elite Team. Walaupun tahun lepas saya banyak lagi training yang saya belum buat. Saya menganggap bahawa 2023 ni bos adalah saya punya trial saja. Saya telah declare pada diri saya bos, Business Team Quran ni saya bermula daripada 1 hari bulan 1 tahun 2024. Nampak tak? Saya baru bermula Business Team Quran ni. Jadi sebab tu sekarang ni saya nak pergi macam satu kapal terbang lah. Kapal terbang bos, masa dia nak take off kan, kita akan rasa macam tak selesa sekarang kan. Masa kita tak teratur dan sebagainya. Dan insya-Allah bos, seandainya 76 orang tadi, saya nampak ada 76 orang kan di kalangan kita bos, semua jadi Haji Amin. Bos okey tak bos? 76 orang ni semua jadi Haji Amin.
Sebenarnya Okey Haji Amin bos, okey sangat. ada 76 orang dalam Elite Academy, 76 orang macam Haji Amin. Kan? Ada 76 orang macam bos Haji Amin. Ada 76 orang bos macam bos Bob dalam kita punya team. Bos, kita punya grup akan fly begitu tinggi. Bukan sekadar fly begitu tinggi, tapi kita fly dalam keadaan selamat bos. Sebab apa? Kita mempunyai foundation, mempunyai asas yang sangat kuat, yang sangat kukuh. Saya rasa dia boleh sampaikan. Yang baik datang daripada Allah, kerana tadi saya dah dekat nak maghrib kan. Sini dekat maghrib. Sini maghrib masuk awal. So, kita tak mau cerita panjang-panjang. Bos, buat team fokus at 5 bos. Kita serang hendap perlahan-lahan bos. Kita serang hendap perlahan-lahan. Bos, 3 bulan daripada sekarang bos, saya nak lihat bos punya pendapatan potong PU Musin punya income. Target 3 bulan. 3 bulan bos saya bagi target. Saya nak Amin, bos insyaAllah. Melissa Saila, bos Dr. Farida, Cikgu Umar dan sebagainya, bos kita beat mereka punya income. Apa yang lebih daripada kita cakap ni bos, bukan kita kadang-kadang kita kena ada rasa sifat dengki kan. Dengki untuk kebaikan bos, bukan dengki untuk kita hancurkan dia dah. Kita nak maju bersama-sama dengan mereka. Tapi kita kena letakkan, kita akan potong mereka punya income. Boleh ke boleh insya-Allah? InsyaAllah bos, Boleh? insyaAllah. Okey, yang baik datang daripada Allah, kemahatan dari saya sendiri. InsyaAllah saya akan mendengar perkembangan daripada bos-bos saya punya board of leaders, tentang perkembangan daripada tim bos. InsyaAllah pukul 7.15 tengok bonus masing-masing insyaAllah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih bos. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi bos. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, bos. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bos. Terima kasih.